Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadikas salihin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita berada di rumah Allah Subhanahu wa taala ini untuk meneruskan tanggungjawab kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita memberkati majlis dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. InsyaAllah tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pengisian tazkirah ilmu pada malam ini mudah-mudahan memberi manfaat akan diri saya dan diri tuan-tuan sekalian atas karangan Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Indonesia Al-Bandali. Mudah-mudahan kitab ini memberi manfaat kepada kita untuk kita mengembalikan ataupun menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam bab yang pertama daripada kitab ini, yang kita dalam muka surat yang ketujuh daripada kitab ini, setelah kita memperkatakan tentang prakatanya dengan hujah yang terkandung di dalam kata-kata pendahuluan daripada pengarang kitab ini, maka didatangkan kepada kita untuk malam ini kita melihat aqaid al-iman. Aqaid al-iman. Aqaid al-iman ini tiada yang disembah dengan sebenar yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Aqaid al-iman disebutkan di sini bahwasanya ketahuilah olehmu dengan yakin dan i'tiqadkan olehmu dengan putus akan bahawa Allah Ta'ala satu. Tiada ada yang menyengutu baginya kerana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Surah Al-Ikhlas. Maka Syekh ni mendatangkan kepada kita dalam aqaid al-iman, yakni simpulan iman, bahawa kita nak kena yakin dan i'tiqadkan oleh kita semua ini dengan putus. Tak ada dah kata putus kita ni. Nak habaq bahawa Allah Ta'ala memang satu. Sebab tidak ada Tuhan yang lain yang boleh kita menyengutukan bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan didatangkan kepada kita ini dengan satu firman Allah Subhanahu wa taala, iaitu qul huwallahu ahad. Yang mana artinya
bersabda olehmu wahai Rasulullah, Tuhan aku yang bertanya kamu daripadanya Allah Ta'ala. Allah bertanya dan menyatakan bahawa iaitu Tuhan yang satu, yang ditanyakan oleh golongan-golongan ahli kitab dan juga golongan-golongan orang yang musyrik ini. Allah menjawab pertanyaan itu, menyatakan bahawa qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, cerita habaq kat depa, bagi tahu kat depa, cerita kat depa bahawa Tuhan itu satu, Allahu ahad. Tidak ada yang dua, tidak ada yang tiga dan sebagainya. Inilah persoalan yang terkandung di dalam kitab ataupun surah Al-Ikhlas ini, yang mana hari ini jelas bahawa Tuhan yang satu ini patutnya orang musyrik pun mengakui bahawa Allah itu Tuhan mereka. Ahli kitab pun mengaku Tuhan tu adalah satu, kena mengaku. Tambah-tambah kita ni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beragama Islam, lagi-lagilah kena tahu bahawa Allah itu satu. Ini tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, gambaran yang dibawakan dalam Allahu Ahad ini, Allah yang satu ini, nak menceritakan kepada kita bahawasanya tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala daripada yang lain. Jadi tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, makna dia hak ni patut diceritakan kepada orang-orang yang bukan Islam. Patut diceritakan kepada mereka-mereka yang tidak faham pasal Islam. Persoalan kalimah Allah yang tak selesai lagi pada hari ini, yang sepatutnya diceritakan kepada mereka bahawasanya Tuhan ini adalah Tuhan yang satu. Tuhan ini adalah Tuhan yang maha tinggi. Sabbihisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa. Allah yang maha tinggi, Allah yang khalaqa fasawwa, Allah yang menjadikan kita semua ni, tak kira lah hang agama apa, hang ni anutan siapa, duk di mana, siapa hampa ni, tapi semua tu Allah inilah yang menciptakan sekalian kita ini, dan Allah menyempurnakannya. Fasawwa. Tuan-tuan, makna dia kalau kita cerita ke orang yang bukan Islam hari ini, yang nak menggunakan kalimah Allah di dalam Bible mereka, nak diterjemahkan dalam kata God itu kepada Allah Subhanahu wa taala, dari segi ayat yang kita bacakan tadi bermakna betul lah. Mereka pun patut mengaku Tuhan itu adalah Allah yang menciptakan segala-galanya, yang menjadikan hampa ni orang Kristian, yang menjadikan hampa ni orang Majusi, yang menjadikan hampa ni orang Nasrani. Majusi, Nasrani, Kristian, Majusi, orang Yahudi, semua ni Allah yang jadikan. Hampa patut mengaku, dan mereka kalau jelaskan, mereka yang faham ini, mereka akan kata betul. Tuan-tuan jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi tak sah sibuk-sibuk lagi kita hari ini sedang berlawan dengan mereka. Ada di antara mereka kita ini takut salah ni membuta tuli kita naik semangat buat demonstrasi Tuhan ini, Allah itu milik orang Islam. Tak betul. Allah ini milik semua manusia. Sebab hak Allah ini semua manusia. Yang menciptakan manusia ni Allah. Cuma mereka ini mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala.
Maka tuan-tuan dan jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, takut-takut bila dia kata Tuhan Allah ini adalah milik orang Islam, hak orang Islam saja. Takut tak tahu, takut ada ulama yang mengatakan dia jatuh syirik. Takut dia salah faham ikut tu. Bahaya. Membuta-turi. Ada pula yang lagi hebat, tuan-tuan dan jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ini milik orang Melayu lah. Lagi tak betul. Mana ada hak tu? Lagi tak kena. Tuan-tuan dan jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perbahasan Allahu Ahad ini, Allah yang satu ini, satunya Allah ini untuk semua orang, semua manusia, seluruh alam, seluruh makhluk. Allah yang jadikan. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan memperhambakan diri kepada aku. Allah yang jadikan jin dan manusia. Manusia ni tak kira lah macam mana sekalipun, tapi liya'budun ni yang tak jadi. Mereka ni tidak memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Mereka mempertikaikan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah suruh Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab akan pertanyaan mereka ini dengan mengatakan bahawa Allah itu adalah Allah yang satu. Tuan-tuan dan jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni kita nak disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, persoalan yang ada di dalam suratul Al-Ikhlas ini adalah menyatakan, ataupun yang pertamanya persoalannya mensatukan Allah dan menyucikannya daripada segala yang tidak layak dengan ketuhanan. Tuan-tuan, mana Allah inilah segala-galanya. Tidak ada benda-benda tu manusia yang salah faham tentang ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ini dia tidak bersifat lemah seperti mana setengah orang fikir. Tuan-tuan semaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, ada manusia fikir pokok itulah yang boleh beri manfaat kat dia, maka dia sembah pokok. Ada manusia hak fikir matahari boleh menjadikan dia ni menyuburkan tanaman dan sebagainya, memberi manfaat kat dia, maka dia sembah matahari. Tuan-tuan, jadi benda-benda lagu ni. Dan akhirnya bila manusia ni dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dia tak fikir Allah itu bersifat sempurna, maka dia pun sembah manusia pula. Manusia yang boleh bantu dia, manusia yang boleh menolong dia, manusia yang boleh memberi manfaat kat dia, maka akhirnya manusia itu, tuan-tuan, dia main sembah. Kadang-kadang mereka ni, orang-orang yang bukan Islam, yang tidak yakin dengan Allah Subhanahu wa taala ni, kalau kita duk tolong dia, kadang-kadang berobat, pergi berobat mereka pun kadang-kadang mereka tengok-tengok kita berobat, wih lega. Tak lagi ni kadang-kadang silap-silap dia sujud kat kaki kita. Tuan-tuan, dia kira tu, dia tak kira. Sebab dia tidak ada ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tak belajar bab ni. Tapi kalau orang Islam pula pergi buat macam tu, nayalah tuan-tuan. Sebenarnya jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam suratul Al-Ikhlas ini juga nak menceritakan bahawa syariat yang menetapkan had-had, batas-batas, yang mana Allah nak menceritakan amal perbuatan kita ini, nak menerangkan segala yang baik dan yang patut, menerangkan lawanan yang baik itu. Tuan-tuan, Allah ni tempat memberi pertolongan, tempat kita meminta pertolongan. Allahus Samad. Maka dalam perkara ini Allah yang menjadi tempat dikhasatkan pada segala hajat selama-lamanya. Man lam yalid wa lam yulad, tiada ia beranak dan tiada diperanakkan akan dia. Ini yang tidak sama, yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala, yang kita katakan tadi. Nak memperjelaskan kepada mereka yang belum faham. Dan tiada ada baginya bandingan dan yang menyerupainya.
Maka sebab di dalam ini didatangkan kepada kita ini bahawasanya bila kita dah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, nak menceritakan bahawa Allah ini Tuhan yang esa, Tuhan yang satu. Allah tempat kita bergantung, tuan-tuan sekalian jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ni tempat kita menyempurnakan hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tempat kita menyatakan kehendak kita, menyampaikan kehendak kita, menyempurnakan kehendak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itulah kita nak kena yakin dan percaya tidak ada benda yang lain yang boleh menyampaikan hajat kita ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Di sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka disebabkan itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada kita walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'un basir. Tidak ada sesuatu yang seumpama Allah Subhanahu wa taala. Tak ada satu pun yang sama. Jadi kalau manusia ni hari ni pergi mengaku ayah pin tu Tuhan, tak betul ya? Sebab laisa kamitslihi syai', tidak ada satu pun yang serupa dengan dia. Kalau aku tu ayah pin tu Tuhan, mana Tuhan ni ada tangan, ada mata, kena makan apa semua. Dia sifat manusia tu. Sifat manusia. Tak betul ya? Jadi Allah Subhanahu wa taala inilah wa huwas sami'un basir, yang sangat mendengar lagi sangat melihat. Sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia menyatakan kepada kita ini tidak ada Allah ni yang sama dengan Allah yang kita bincangkan pada malam ini dengan satu apa jua pun. Dan bahawa Allah Subhanahu wa taala tu Tuhan yang sedia. Tak ada siapa yang buat Allah Subhanahu wa taala. Berdiri dengan sendiri, qiyamuhu bi nafsihi. Wal awwal wal akhir. Tiada ada permulaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah lah yang berkekalan wal akhir, tidak selepas dunia ni habis kiamat. Dunia ni habis runtuh semua, manusia dan segala makhluk mati, Allah tetap kekal. Allah tetap kekal. Sebab tu dikatakan wal awwal wal akhir. Permulaan bagi Allah pun tak ada, akhirnya selepas Allah dia pun tak ada. Sebab Allah ni tidak mati. Hayyul la yamut. Hidup tak mati. Tuan-tuan sekalian jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini perbahasan aqaid tauhid kepada kita, simpulan iman ini nak meyakinkan kita bahawa inilah Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita. Yang orang hari ini kadang-kadang tak bergantung harap ke Allah Subhanahu wa taala. Dia bergantung harap kepada wang ringgit, bergantung harap kepada makhluk, bergantung harap kepada harta benda. Tuan-tuan, bergantung harap kepada benda yang lain yang dia nampak dengan mata dia. Ini yang tak kena. Jadi kita bimbang tuan-tuan sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, disebabkan mereka ini tidak yakin akan kewujudan Allah Subhanahu wa taala, tidak kenal Allah Subhanahu wa taala, maka mudah mereka diperdayakan oleh musuh-musuh Islam, terutamanya syaitan dan juga jin. Di kalangan manusia juga pun serupa. Sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini Kristian Ortodok sedang menyebarkan pahamannya. Mula masuk ke tempat-tempat kita, jumpa tak jumpa lagi wallahu alam tuan-tuan, tapi mereka dah mula bergerak aktif. Mungkin dah lama kita tak sedar, tak tahulah kan. Sebab ditambahkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Dia tambah lagi bahawasanya Isa itu Tuhan. Isa itu Tuhan.
Tuan-tuan sekalian jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ucapan syahadah itu diselewengkan, disebarkan hari ini, tapi banyak di Indonesia dikeluarkan, tapi tak mustahil mai kat kita. Tuan-tuan sekalian jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masuk dah kita tak sedar. Hari ini kita sibuk duk pertahankan kalimah Allah, kita tak sibuk berdakwah. Mereka berdakwah, mereka sedang berdakwah, masuk ke ceruk kampung, ke dalam hutan dan sebagainya, mengkristiankan orang-orang yang belum lagi Kristian dan belum pun Islam. Tuan-tuan, kita duk sibuk nak betul kita, hak tak faham, hak takut, hak akidah ni tak kenal Allah Subhanahu wa taala, hak tak tahu sembahyang, hak tak kenal Allah. Allah tu siapa pun dia tak tahu. Beranak keluar adalah anak orang Islam, nama Islam, tapi haram, dia tak kenal Allah Subhanahu wa taala. Ini masalah dia. Itu sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi persoalan yang kita nak menyatakan bahawa Allah Subhanahu wa taala ni tempat kita memohon pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala, yang dikatakan Allahus Samad itu, Allah tempat bergantung kita ini. Samad ini maknanya yang disengajakan dalam segala hajat. Tuan-tuan, yang mana yang diharap dalam segala kehendak kita. Makna dia Allah ni lah tempat kita menyandarkan segala nasib kita, bukanlah kepada yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah, dia kena ada sesudah usaha dan ikhtiar, diusahakan yang ada pada kita ni. Kita dah buat dah segala-galanya. Segala hajat kita ini kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Rezeki secupak takkan jadi segantang. Tu ayat pepatah Melayu. Rezeki cupak takkan jadi segantang setelah usaha. Tapi dia ni tak usaha lagi, duduk di rumah, ya Allah, macam Alibaba bujang lepuk. Orang kerja tak mau. Ni kisah tu. Susah. Dia tak mau usaha, rezeki tak mai. Bila mai dah rezeki baru betul. Tuan-tuan jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, dapat banyak tu ya, dapat secupak tu, maka hak tu barulah rezeki cupak tak gaji segantang. Tapi tak usaha lagi tak boleh. Maknanya mungkin boleh jadi 2 gantang, 3 gantang kalau dia usaha lebih. Istilah jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini manusia dia kena ada usaha. Hari ni kalau cuti tahun baru Cina pun, hak kawan kerja dapat apa? Double, triple. Lagi banyak dia dapat. Tapi dia usaha pergi juga. Kalau orang lain fikir malas nak pergi, cukup gaji sudah lah, dia kata, dia pun pergi berjalan, duit dia habis, dia tak ada usaha nak tambah. Mai anak nak masuk sekolah balik ni, mula tak cukup duit lah, hak ni, dia tak mau usaha. Allah bagi ikhtiar, usaha dulu. Tuan-tuan sekalian jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang berusaha ini menyerahkan diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan boleh bahagia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan sekalian jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau manusia hari ni depa lah boleh tolong kita, tak ada siapa dah. Ayat ni kita selalu dengar lah. Tuan-tuan sekalian jemaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi habislah kita, tuan-tuan sekalian jemaah rahmati Allah. Kalaulah hari ni tak ada minyak, tak boleh naik, bankrupt kita. Tu tak betul tu. Kita bergantung pada benda tu. Tuan-tuan, kita tak bergantung pada Allah Subhanahu wa taala. Bahagianya kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat-ayat yang selalu keluar, tuan-tuan sekalian jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dia tak betul. Maka akhirnya manusia bergantung pada tu, dia jadi susah. Dia fikir sat lagi jadi susah, sat lagi bankrupt, sat lagi lah bunuh, sat lagi lagu ni. Maka manusia hari ni serah kepada manusia. Sidang jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita kena yakin dan percaya bahawasanya Allah Subhanahu wa taala lah tempat kita ni
menyerahkan nasib kita bukan kepada makhluk, bukan kepada siapa-siapa. Jangan takut. Jangan takut. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Manusia hari ni dia nampak gitu. Hak siapa boleh bagi duit kat kita? Siapa boleh bagi keuntungan kat dia? Dia nampak gitu. Dia tak nampak Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bakal takut habis. Yang sebenarnya kita lagi habis duit. Bila kita tak bergantung harap kepada Allah Subhanahu wa taala, tak menyerahkan diri kita ni kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hari ni kalaulah manusia ni betul-betul serah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, selamat kita semua. Hari ni tak selamat. Hari ni tak selamat. Bila minyak naik, barang naik. Tol naik, barang naik. Tuan-tuan, maka akhirnya kita yang tanggung. Jadi benda-benda lagu ni semua ni kita kena fikir, tuan-tuan sembah rahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan akal yang Allah Taala bagi untuk memudahkan urusan kita ini, kesenangan kita dan sebagainya. Bagaimana kita tengok hari ini jenayah yang meningkat berlipat kali ganda di dalam negara kita. Bunuh budak umur 2 tahun, diliwat, dirogol sampai keluar terburai perut, pecah usus. Manusia ke binatang yang buat kerja ni? Ni bukan manusia ni. Ni binatang pun bukan ni. Tak buat ni. Kadang-kadang kita takut iblis pun geleng kepala. Kita teruk pada aku. Ni pokok aja ni. Disebabkan tidak ada undang-undang yang menjaga manusia. Sedangkan Allah ni dah tentu dah. Pertolongan Allah. Nasib kita ini, kita kena minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah dah tentu dah pertolongan ini melalui hukum hakam Allah Subhanahu wa taala yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita duk nampak Allah ni tempat nak minta tolong rezeki, minta duit, minta itu, minta ini, nak penuh hajat kita, tuan-tuan. Ya, betul lah. Tapi hak ni keselamatan kita hari ni, maka kita kena bergantung harap kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah dah bagi dah segala peraturan yang ada. Hari ni bila jenayah tembak sana sini banyak, maka keluar statement ini adalah disebabkan banyaknya penyelundupan senjata api daripada Thailand. Maka kita kena buat pagar elektrik. Tuan, buat pagar elektrik, keluar duit lagi. Keluar duit lagi. Kita nak kena tanggung. Tak ada duit nak buat, hutang tambah lagi. Ni kena fikir, tuan-tuan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ni kalau manusia faham pertolongan Allah itu dia bagi kepada kita ini, yang memang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, yang memang berserah sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala, tempat kita bergantung harap, bertawakal, maka kita laksanakan segala apa yang terkandung di dalam Al-Quran yang telah Allah Taala tentukan kepada kita bersama, tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kitab yang kita bahaskan pada malam ini, Allahumma anta awwalu falaysa qablaka syai'un wa antal akhiru falaysa ba'da syai'un. Wahai Allah, engkau yang sedia, maka tiada ada sesuatu dahulu daripada engkau, dan engkau jua yang kekal, maka tiada ada sesuatu daripada engkau kemudian daripada engkau. Ini hujah kepada ayat yang kita tafsirkan tadi, bahawasanya Allah Subhanahu wa taala ini tidak ada kesudahan bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jangan takutlah untuk berserah diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tiada yang disembah dengan sebenar yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala.
dan bahawa tiada ada yang disembah dengan sebenar yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena firman-Nya, la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Tiada yang ada yang disembah dengan sebenar melainkan Ia jua, dan Ia Tuhan yang memberi nikmat yang besar-besar dan yang memberi nikmat yang kecil-kecil. Huwar rahmanur rahim. Ar-Rahman, pemurahnya Allah Subhanahu wa taala ni, Allah yang memberi segala nikmat kepada kita. Sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disuruhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tiada ada yang disembah dengan sebenar melainkan Ia jua. Ia jua ni Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha berkuasa. Tidak ada benda yang lain boleh melemahkan Allah Subhanahu wa taala. Pasal apa? Takut nak ikut Allah Subhanahu wa taala, nak melaksanakan Al-Quran, nak ikut Al-Quran. Kadang-kadang orang hari ni takut nak menyebut takbir Allahu Akbar pun takut. Sampai tahap tu lah. Tuan-tuan, jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali orang kata apa pula, nak mengucapkan kata-kata la ilaha illallah pun payah. Dan jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebab Allah yang Maha berkuasa. Tidak ada yang melemahkan bagi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun canggih macam mana sekalipun, tuan-tuan jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ni manusia nak lawan kuasa Allah Subhanahu wa taala banyak. Saya pun tak tahu betul ke tak statement ni. Yang kata ni ustaz ke? Dia kata hari ni yang buat tsunami tu, dia kata adalah Amerika. Saya betul ke dia ni? Seolah-olah Allah bukan buat ni, tapi dia kata Allah yang mengizinkan benda tu berlaku. Jadi mereka ada satu teknologi yang boleh create, menciptakan ribut taufan yang dahsyat. Dia kata begitu. Teknologi mereka ni yang hebat ni, orang barat ni, mereka boleh buat begitu. Saintis mereka. Saya pun tak tahu, tak pernah dengar ni. Tapi dia kata ada dalam National Geographic Astro. Saya tak tengok, tapi dia kata begitu. Dia kata dia tengok. Kalau dia tengok, dia mungkin takut dia salah faham. Takut dia salah faham. Jadi bila dia salah faham ni, hak tu Barat cuba putar balik. Saya takut tu sebab saya tak tengok statement tu. National Geographic apa, tak dan nak tengok. Kalut dengan program kalut dengan urusan agama Allah Subhanahu wa taala, setakat yang termampu kita buat ni. Kadang-kadang tak ada masa. Tengok-tengok, 6.30 dah. Masa cepat. Mana dia tanda kiamat tu semakin hampir. Sebulan umpama seminggu, sungguh cepat sungguh. Seminggu umpama sehari. Sehari macam sekelip mata aja. Sat semua. Tak rasa. Tuan-tuan jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, saya pun bimbang. Berdarah mai tak sat, tentu sangkut pada kat tol. Tu Sungai Dua, selepas tu Sungai Dua, saya telefon tu habaq kata orang buat jalan, rupanya bukan dia. Sampai-sampai kat titi tu terbakar. Hutan kiri kanan tu terbakar. Siapa dibakar tu? Bomba penuh. Duk nampak lah. Sampai dekat tu baru perasan dah tengah-tengah antara apa nak keluar Bertam ni dengan tol Sungai Dua tu. Tengah-tengah tu ada titi apa tu kan. Masa situ dia berbakar. Pokok-pokok tinggi-tinggi tu terbakar habis. Tapi bomba dah padam lah. Dah padam dah. Tapi kesan terbakar tu ada lagi. Hak ujung tu ada berasak banyak ni. Wallahualam, takut bumi ni dia terlampau panas tu dia terbakar. Ataupun dia sejuk sangat, dia sejuk. Di Kelantan sejuk, di Terengganu sejuk. Jadi punca yang diperbahaskan perkara ini, yang kata Allah Maha berkuasa, tidak ada benda yang boleh melemahkan Allah. Kalau dia kata lagu tu, takut dia nak menyatakan tapi kita kata sifat Allah tu lemah. Bukan Allah yang buat tsunami ni. Saya kata tak logik kalau mereka yang menciptakan benda itu, yang mematikan berapa ramai manusia. Di Aceh saja 200,000 orang. Di negara lain lagi banyak. Tuan-tuan, sama rahmati Allah Subhanahu wa taala, timbul sebab berlakunya salji di Indonesia. Dia kata salji ni pun dibuat oleh teknologi barat ni.
Saya kata lain macam punya statement.